Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Tuan Imam Musi dan Ahli Tun Surau, tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah SWT dapat juga kita bersama pada malam ini walaupun saya sampai lewat dan tuan-tuan masih lagi menunggu berada dalam surau ini. Mudah-mudahan malam ini tuan-tuan diberikan pahala yang lebih, pahala mendengar ceramah dan pahala menunggu. Itu pun kalau tak mengumpat lah. Kita sudah pun sampai 2 kali hujung tahun. Maknanya memang betul-betul hujung tahun. Kalau orang-orang bukan Islam, sekali je hujung tahun. Hujung tahun Masihi. Kita orang Islam 2 kali hujung tahun. Artinya hebat kita lagi. Ya, bermakna 2 kali kita bertukar tahun baru. Apabila 2 kali bertukar tahun baru, bermakna 2 kali azam. Tapi kalau tak jadi juga, memang teruk sungguh lah. Itu je lah. Itu kadang-kadang kita ini sebagai orang Islam, kita memang sangat berbeza dengan orang-orang yang tidak beriman. Lebih-lebih lagi masyarakat kita di Malaysia ini, kerana kita begitu banyak mengadakan sambutan memperingati peristiwa-peristiwa tertentu di dalam Islam. Sama ada menyambut kedatangan tahun baru, kelahiran Rasulullah, Isra' Mi'raj, kedatangan Ramadan, hari raya, korban, haji. Apa lagi tak sebut? Sebab itu kita bab menyambut memang champion. Apa yang kita tak sambut? Itu tentang perayaan dalam Islam. Belum lagi kira orang Melayu. Sambut buka rumah baru. Sambut cucu. Sambut orang balik haji. Sambut menantu. Makna kita penuh dengan macam-macam sambutan. Tetapi yang jadi persoalan, mengapa kita umat Islam ini, khususnya dalam masyarakat kita yang juga masih tertinggal. Kadang-kadang bukan hanya tertinggal di dunia, tetapi di akhirat pun kita tertinggal sama. Ini yang golongan disebutkan sebagai golongan celaka.
Makna dunia tak dapat apa. Nak kata kaya, tidak juga. Nak kata hebat pun tidak. Tapi nanti di akhirat pun celaka juga. Pasal dunia, harta pun tak ada, pangkat pun tak ada, kedudukan pun tak ada. Nanti di akhirat, kedudukan tak ada, harta lagi apa kedan. Pasal dunia kita rugi, bahkan kita jauh pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, itu 4 golongan manusia. Yang bahagia dunia, celaka akhirat. Dunia kaya, hidup mewah, belanja sehari beribu. Tu belanja dapat beribu pula. Makna apa yang dia nak, dunia semua dapat. Kereta bersilih ganti, rumah berbiji-biji, isteri berbagai-bagai. Isteri berbagai-bagai itu, ni dunia. Makna bahagia dunia, dapat yang namanya syurga dunia tu. Tetapi dia jauh daripada Allah Ta'ala. Semayang tidak, puasa tidak, haji lagi tak ada harapan. Duit banyak tapi kedekut nak mampu. Ini bahagia di dunia, tetapi nanti celaka di akhirat. Kelompok yang kedua, celaka di dunia. Makna dunia miskin. Orang ada kereta, dia ada kereta, tapi kereta dia jalan sekejap, berhenti. Seminggu lagi baru datang ambil. Makna dunia ni, kadang-kadang orang menganggap dia sebagai menyusahkan kerana kemiskinan. Banyak yang diinginkan tak pernah dapat. Makna dunia ni susah, tetapi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Semayang, rajin ke masjid, rajin mengaji, ada saja. Walaupun miskin tetap bersedekah juga. Yang ini disebut celaka di dunia, tetapi berbahagia di akhirat. Dan kelompok yang ketiga yang kita sebut tadi, celaka di dunia, celaka juga di akhirat. Tapi kelompok yang paling beruntung bila bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Dunia kaya, kereta sampai tak tahu mana nak pakai, rumah banyak, duit banyak, tapi dia kaya, dia tidak kedekut. Dia kaya, dia tidak menyombong. Walaupun kaya, surau masjid tetap rumah pertama. Dunia bahagia dah, nanti di akhirat ni dia akan berbahagia sama. Ini kelompok yang paling beruntung. So itu kadang-kadang kita orang Islam ini, kita jangan rasa lemah. Wala tahinu wala tahzan. Jangan kita rasa lemah, jangan rasa putus asa. Pasal kalau tak dapat dunia, akhirat ada menanti. Makna jangan bersedih. Itu Dr. Aid Al-Qarni itu buat satu kitab namanya La Tahzan. Jangan sedih. Nak sedih benda, kita orang Islam kan yakin bahawa dunia ini sementara saja. Makna kalau tak dapat dunia, akhirat besok kan dapat. Begitu konsep.
Sebab itu disebut dunia ni kita bertenang-tenang. Jangan kelang kabut, bertenang. Kan sekarang orang tengah sibuk bincang bagaimana azam baru. Kan? Soal kabarnya, radionya, TV-nya semua cerita tahun baru, benda azam baru. Tak, kita nak pesankan ini akidah kita orang Islam. Sebab kehidupan kita yang sunat di akhirat besok. Dunia ni sementara saja bertenang. Sebab itu kena menung-menungkan apa yang kita nak bawa ni, yang akan datang. Sebab itu Nabi sebut kun fid dunya ka'annaka, apa Nabi sebut? Beradalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau ini hanya dalam perjalanan sahaja. Gharibun au abir sabil. Abir ni makna jalan terus gitu je. Makna tak ada. Memanglah lama 60 tahun. Lama tu. Tapi seolah-olah 60 tahun ni lalu melintas begitu saja. Kira patutnya dunia ni. Makna kalau melintas begitu kan tak sempat nak singgah, nak angan-angan. Kira-kira begitu. Tapi dunia ini yang kita begitu angan-angankan. Kita terlupa cita-cita matlamat akhirat. Yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah akan aku. Itu matlamat. Yelah, betul lah. Nak ke akhirat, kita mesti lalu dunia. Itu syarat dia. Siapa yang tak lalu dunia, mustahil sampai akhirat. Faham? Faham tak faham? Saya ulang balik. Ini formula. Siapa yang nak pergi ke akhirat, mesti lalu dunia. Yang tak lalu dunia, tak sampai akhirat. Pasal tak hidup, maka tak jumpa akhirat. Itu syarat dia. Hidup bukan makna hidup secara yang disebut ini dipanggil hidup lahiriah. Ini hidup lahiriah lah ni. Sebab itu sebahagian ulama menyatakan apabila bayi telah sampai umur 4 bulan 120 hari dalam kandungan, dia dinamakan hidup. Sebab itu ada setengah pandangan lain daripada mazhab Syafi'i. Walaupun dia tidak ada tanda-tanda hidup, tak ada lagi rupa bentuk ni 6 bulan ke atas, tapi sudah mencecah 120 hari dalam kandungan, maka dia tetap diuruskan seperti manusia biasa. Tapi itu bukan dalam mazhab kita Syafi'i lah. Ini pandangan antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh rujuk dalam kitab Fiqh Ahkamil Mar'ah. Pasal Nabi SAW menyebutkan apabila sampai 120 hari maka ditiupkan roh. Orang yang ditiupkan roh walaupun sesaat berarti dia hidup. Yang hidup nanti akan ada tempat di akhirat. Tapi kalau tak hidup, memang tak adalah dekat akhirat besok. Kawan tu mati, anak 3 orang. Agak-agak jumpa tak anak dia yang keempat besok ke akhirat? Agak-agak je lah. Saya sebelum mati ni, saya nak jumpalah anak yang keempat. Anak keempat tak ada lagi bang. Saya mengandung sampai 3 je. Tak apalah kalau gitu, biar saya jumpa anak keempat di akhirat. Nak jumpa macam mana? Pasal yang keempat tu memang tak ada. Makna tak ada dunia, akhirat besok tak ada lah. Itu konsep. Yang ada di dunia besok akan dihidupkan balik di akhirat. Sebab itu
Ini konsep kehidupan dunia. Dunia hidup lah. Tapi Nabi San macam orang melintas. Tapi hari ini kita orang Islam yang kelang kabut. Tetapi yang pelik sungguh, kelang kabut begitu je lah. Tak ke mana pun. Kelang kabut cari dunia, tapi tak ke mana pun. Ai jual goreng pisang tak tutup lagi tu. Baru nak kemas payung. Berapa ribu dapat hari ni, Mak? Adalah RM60. RM60. Tak, bukan nak condemn orang jual goreng pisang. Tapi kalau sampai asar entah ke mana, maghrib entah ke mana, isyak entah ke mana, apa makna RM60 tu? Berbaloi ke? Korbankan akhirat untuk dunia yang tak dapat apa benda pun. Ini prinsip kita orang Islam. Bukan makna kita tinggal dunia, tak ada masalah. Bahkan Islam suruh kalau boleh biar semua kaya. Sebab itu disebutkan bahawa pada zaman Umar Abdul Aziz, khalifah yang kelima. Kita khalifah berapa? 4 je kan? Tarawih kan? Dah sebut Al-Khalifatul Rabi'. Kita ni tuan mengaji bab khalifah ni tiap-tiap tahun. Tapi ingat tak juga? Pasal tak faham-faham. Buah dah Bilal tu begitu, 4 orang khalifah, 4 orang. Tuan-tuan khalifah yang pertama Abu Bakar. Disebenarkan Abu Bakar. Abu Bakar tu Melayu. Abu Bakar. Ba kafra tu dia tak bunyi lah bakar, tapi misal orang Melayu bakar je lah terus. Gitu senang kan. Al-Khalifatus Sani, tuan-tuan khalifah yang kedua. Sebab itu pesan lah tahun ni kalau buat tarawih, announcement bahasa Melayu je sudahlah. Selawat memang bahasa Arab, announcement tu kan. Semain tarawih kan banyak announcement. Pasal tak usah. Ini masalah kita. Memang tak perasan belaka. Bilal sebelum nak mula tarawih kan buat announcement dulu. As-salatu tarawih min qiyami syahri ramadana athabakumullah. Itu announcement, bukannya selawat. Kita mendengar, pantang dengar, jawab terus. As-salatu la ilaha illallah. Itu kan selawat. Dia bagi tahu je. Tuan-tuan, sembahyang tarawih ni sebagai sebahagian menghidupkan bulan-bulan sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat pahala. Kan announcement tu. Tapi kita kan rasa kena jawab tu. Cuba kalau bahasa Melayu pula, agak-agak jawab ke tak jawab? Agak-agak lah kan? Tukar saja Bilal pun tak ada kerja. Tuan-tuan, sesungguhnya semayang tarawih ini sebagai sebahagian daripada menghidupkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan diberikan pahala. Jemaah dia menengok Wal bantu Bilal. Orang suruh start tarawih, dia bantu mengucap pula. Bilal pula yang gila. Dia tak tahu, dia tak kira. Itu announcement. Sama juga lepas selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina. Habis, kemudian Al-Khalifatul Awal Amirul Mu'minina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Coba terjemah bahasa Melayu. Habis semua, tuan-tuan, sungguhnya khalifah yang pertama ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Agak orang jawab tak jawab? Tak jawab dah. Benar. Sambung kita. Sambung benda kan aku dah bagi tahu tadi. Tak, yang Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, itulah dia. Pasal orang kita dipaham tak faham tu nombor 2. Yang penting kekalkan tu. Itu yang canggih kita ni. Kan? Ni. Tak nak sebut ni. Kita dalam tarawih tu 4 orang khalifah je.
Tapi kata para ulama, khalifah yang kelima Umar Abdul Aziz. Kerana apa? Pemerintahan Umar pada Abdul Aziz itu dapat menyerupai pemerintahan khalifah-khalifah yang terawal. Itu zaman Khalifah Umar Abdul Aziz disebutkan bahawa orang nak bagi zakat ni kelang kabut mencari orang yang nak terima. Sampai begitu sekali. Kita hari ni orang yang kelahap zakat lagi banyak daripada orang nak bagi. Semua kerja nak menyekit zakat je. Yang nak bagi tak ada. Yang nak minta kan banyak. Yang bagi betul tahu ni. Sebab itu sunatnya Islam memang suruh kita cari dunia sebaik kaya, supaya ramailah orang Islam yang keluarkan zakat. Memanglah hujung tahun kerja kita berniat, berazam, tapi yang menjadi tuntutan jangan kita lupa. Sebab itu nak kita sebutkan bahawa dunia dia bertenang-tenang, konsep. Sebab itu ada disebutkan, walaupun sebahagian mengatakan dia bukan hadis. Dikatakan bahawa dunia ini hidup di dunia. Disebutkan seperti mana seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk dunia ni, buatlah hamba pun, usahakan, cari untuk dunia seolah-olah nak hidup 1000 tahun. Sebahagian ulama mentafsirkan, maknanya bukan 1000 tahun berarti kumpul habis semua hari ni juga. Tak. Ni kan hidup 1000 tahun. Sekarang berapa umur? 50. Ada berapa tahun lagi hidup? 950 tahun. Tak apalah, hari ni tak habis jual goreng pisang, tak menepati sasaran, sendiri makan. Tenang. Nanti sambung, ada 950 tahun lagi peluang. Itu makna. Ini kita, dia katakan disuruh kita ni buat dunia ni seolah-olah nak 1000 tahun hidup. Memang, sebab itu yang kita lanyak hari ni untuk pakai 1000 tahun. Orang punya pun kita lanyak, kita punya kita lanyak. Selagi ada melintas lalu membujur patah. Semua kita lanyak. Pasal apa? Pasal pahaman kita dunia ni nak pakai 1000 tahun. Tak. Makna hidup ni seolah-olah 1000 tahun. Tak apa, hari ni tak dapat, tak apa. Kan? Never die apa? Tomorrow never die. Betul? Betul? James Bond tahu. Ini prinsip dia. Bukan tak boleh cari dunia. Ini sampai nak mengaji pun tak sempat. Ustaz datang bukan main jauh lagi. Tadi saya menung juga. Ni habislah. Ni pukul berapa sampai tahu tadi. Tapi positif. Kalau nak sampai sebelum maghrib, cari ustaz yang duduk sebelah surau. Kan senang. Confirm. Nak. Kami satu hari program forum di Perak tu. Orang duduk telefon. Di mana ustaz? Di mana? Di mana lagi dalam perjalanan? Tak sampai-sampai. Ingat ni apa? Sebelah surau ke? Perak sana tu. Nak lalu bangunan pula. Gunung Ganang tu. Padan-padan. Tak, ini bukan sini. Ustaz ni macam terasa je kita mengumpat dia. Tak. Kadang-kadang kita nak bagi tahu. Tak, ni bukan tuan-tuan lah. Kita nak sebut. Kadang-kadang kita tak ada masa. Teruk sangat. Kita ni tuan-tuan, kalau mengaji ni cara datuk nenek kita dulu-dulu, jawapannya memang tak mengaji kita ni. Confirm. Dulu-dulu mengaji, tok guru duduk dalam hutan, orang pergi cari. Sekarang anak murid duduk dalam hutan, tok guru pergi cari. Di sini bukan hutan lah. Sampai begitu.
Sampai sesat-sesat. Saya itu sesat masuk ke sebelah sana pula tadi. Saya dah tak ingat dah pasal selalu datang ada Putrajaya. Hari ini datang dari KLIA, sudah saya kata kanan ke kiri, kanan kiri. Pergi sana tengok island macam gelap ni saya kata. GPS dah tak pakai lagi. Tak maknanya tuan-tuan, kalau kita nak pakai cara dululah mengaji, jawapannya memang tak mengaji lah kita. Dia kata, oh, sorry lah, kita I tak sempat. Tak, ni dunia bertenang. Hari ni tak dapat, tak apa, besok ada. Jawatan tu tak dapat tahun ni, tak apalah, tenang, jangan sedih. Kan? Yang pegang jawatan tu mati juga, jangan risau. Apa yang kita risau kan? Kata saya, Ustaz Prastut, patutnya saya naik dah tahun depan. Habis macam tu? Tak naik. Tak apa, bertenang. Doakan jadi mati kan besok naik juga. Tak maknanya. Dunia ni bertenang. Kan? Jangan kelang kabut. Sebab itu disebut begitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun. Selama-lamanya. Dah selama-lama tak mati-mati, apa nak erat? Tapi disebut wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Tapi benda akhirat kena ingat seolah-olah besok nak mati. Berarti benda akhirat ni jangan tangguh. Kalau kita nak berubah jadi elok, susah tangguh, terus. Kalau nak berubah amalan kita, nak upgrade, jangan tangguh, terus. Nak start mengaji, terus, jangan tangguh. Pasal benda akhirat ni konsepnya mesti disegerakan. Benda dunia konsepnya KIV, keep in view. Akhirat ASAP, as soon as possible. Asap. Kan? Kadang-kadang ada orang SMS gitu, Ustaz, tolong respon asap. Sudah, saya kata, benda asap pula ni kata. Maknanya as soon as possible lah. Zaman sekarang kan zaman SMS semua pendek-pendek. Pendek sampai tak faham tu. Tak, makna itu konsep dia. Dunia akhirat. Bukan makna kita kata tolak dunia, tak. Tetapi kita menghormati metod ataupun aliran yang dibawa oleh para ulama yang menyisihkan dunia daripada kehidupan akhirat. Tak, itu di antara aliran dan ia tidak terkeluar. Tetapi asasnya Islam menerima kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. So itu Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So itu ada pandangan menyebut bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan doa ini. Walau tak sempat bagaimana, walau teruk keadaan bagaimana, Nabi tetap baca sekurang-kurang Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna kalau tak sempat baca doa sungguh pun tuan-tuan, bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan ya Allah macam semalam aja, ngap cabut. Tak sempat sungguh, sampai berdoa pun suruh Allah Ta'ala cari sendiri macam semalam je, ya Allah. Teruk sungguh. Itu memang tahap teruk tu lah tuan-tuan. Yang itu memang tak layak hidup dah tu. Doa pun suruh Allah Ta'ala cari, ya Allah macam semalam. Kerja pula nak cari semalam doa kau yang mana, begitu. Walaupun Allah berkuasa sebenarnya, tapi bukan kerja begitu. Sebab itu nak sebut bahawa dunia dan akhirat dia boleh jalan seiring. Tetapi dalam Islam kita mesti melebihkan akhirat. Dia mesti condong. Timbang tak boleh rata. Tak boleh. Ada orang kata adil lah, dia kata rata. Tak. Timbang rata tak mesti. Dia kadang-kadang perlu condong. Kadang condong ke kanan, kadang condong ke kiri. Kenapa? Sebab itu dia kata adil ini bukan maknanya sama. Adil maknanya memberi sesuatu pada haknya. Kita bapa ada anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki kita bagi baju Melayu, anak perempuan baju kurung. Adil. Tapi kalau anak perempuan baju kurung, anak laki-laki pun baju kurung, itu bukan adil, itu bangang. Faham? Tak, ini maknanya.
Sebab itu menyeimbangkan dunia dan akhirat bukan makna sama. Oh, saya seimbang dunia dan akhirat. Bagaimana? Dunia 5 jam, akhirat 5 jam. Tak. Menyeimbangkan itu kan maknanya sama, tak? Kita duduk di titi, dah bergoyang kiri kanan, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Yang sebelah kanan badan besar, yang sebelah kiri kurus. Macam mana cara nak seimbang kan? Tegak, tumbang lah. Faham tak faham? Ni menung, faham ke tak faham? Kita berjalan titi nak tumbang dah. Bergoyang. Seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Tapi yang kanan kan besar, yang kiri kecil. Macam mana nak seimbang? Dia kata jalan, duduk tegak je, jangan goyang-goyang. Tumbang juga, pasal yang kanan tu berat. Makna dia kena condongkan ke kiri supaya berat tu seimbang. Sebab itu bukan seimbang dunia akhirat, sama-sama balon, sama-sama mengarut. Semayang pun buat, karaoke boleh tahan, seimbang kata dia. Semayang buat, seksi pun jalan juga. Dia kata jangan tengok seksi saya, seimbang dunia dan akhirat. Selari, tak, seimbang maknanya kita lebihkan akhirat. Itu prinsip tuan-tuan. Nampak? Ini sebagai mukadimah lah, belum start lagi ni. Ini pukul berapa kita habis ni? Belum start lagi. Ini mukadimah baru. Jadi maknanya kehidupan dunia kita lah sekarang ni. Pasal kita memang ada dunia, hiduplah. Hidup dunia, hiduplah sebagai ahli dunia. Jangan hidup di dunia sebagai ahli akhirat. Kerana akhirat dia tempat dipanggil darul jaza. Akhirat ni tempat dapat balasan saja. Dunia darul amal, tempat beramal. Yang pergi hidup dunia ni macam orang duduk dekat akhirat, pasal apa? Beramal tidak, dapat nikmat saja. Ini masalah. Dia tak fahamkan kondisi kehidupan dunia. Jalan, tak ada masalah. Apa minat, silakan. Hobi apa, jalan. Main golf, jalan. Apa kelab golf yang, lubang golf yang kita tak teroka lagi? Kan? Yang tepi pantai, ada kan? Golf tepi pantai. Yang tepi padang pasir, ada. Yang tepi hutan, ada. Tak ada masalah. Suka golf, silakan. Suka main snooker, silakan. Boleh tak boleh main snooker? Saya tengok surau bagus. Saya suka kalau surau ada meja pingpong. Tunjukkan surau bukan untuk semayang saja, biar ada tempat budak main. Tapi saya ingat koman sangat, meja pingpong ni 8 tahun meja pingpong lagi. Letak meja snooker. Imam lepas wirid, lepas selesai, lepas subuh semayang, mak surat semua sudah, Imam Bilal partner main snooker. Tak apa sah, main snooker haram ke? Kita nak buang stigma ni tuan-tuan, bukan nak suruh lanyak main snooker tu sangat, supaya kita faham bahawa kita ni menghalalkan benda yang Allah halalkan, mengharamkan benda yang Allah haram. Nabi kata apa yang halal di dalam kitab Allah fahuwa halal, apa yang haram dalam kitab Allah fahuwa haramun. Bila pula main snooker termasuk benda yang haram? Yang haram bila ada betting. Masuk bola hijau RM5, bola biru RM6, paling mahal bola oren RM9. Tu. Tahu Ustaz? Tahulah. Ingat Ustaz koman sangat. Dia kena fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kan Allah pesan dah. Tak tahu tanyalah puak-puak yang rajin main tu. Kan? Ini tak tahu sampai ke sudah. Tanya dengan dia. Ni apa hal yang orang sibuk tala bola oren ni? Ustaz, itu mahal bola tu.
Kalau masuk bola tu, bonus. Tu. Tak salah. Apa masalah? Tak kena buang pemikiran kita yang mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Nak kena buang. Tak, saya nak sebut ni tuan-tuan. Apa hobi tadi? Silakan. Yang kaki mancing, mana laut tak terjang, sila. Tak ada masalah. Kan? Laut Cina Selatan, Laut India Utara. Dah Cina Selatan, India kat utara lah. Kan? Apa laut lagi? Pantang ada air, pantang ada lombok. Orang kaki pancing ni dia tak boleh jumpa lombok. Lagi kalau orang kaki lombong menggeletar, dia nampak lombok. Dia ada dua orang menggeletar tengok lombong. Satu orang kena sawan. Orang kena sawan ni tengok air, dia jadi sawan. Yang kedua kaki mancing pun menggeletar juga. Lombong ni satu hari kena datang. Cuba tengok surau. Surau ni satu hari kena datang. Kan cantik. Tak boleh. Mana lombong nak pergi? Sila. Orang kaki mancing udang lagi tu. Mancing udang sekarang kat kedai ni tuan. Kedai shop lot tu. Dia buat ni kolam dalam kedai, dia masukkan udang, datang orang mancing. Tak ada kerja sungguh. Bukannya jauh pun, udang tu bawah tu je nampak. Mancing ramai, mancing ramai, seronok. Yang menengok pun satu tak ada kerja. Termasuklah dengan saya sekali. Tapi saya tengok tu pasal nak belajar apa benda kerja dia orang. Saya kata la haula wala. Kolam tu kan jauh no pun. Tak dalam mana pun. Kalau dia masuk pun tak tenggelam. Tapi dia sibuk juga mancing. Saya kata yang mancing buat benda bang. Dia kata ustaz, ni masa ditarik ni geram tengok dia tarik, kata dia. Itu minat dia. Itu je orang kaki pancing. Ni sebenarnya dia bukan nak makan ikan, tak. Kadang mancing ikan tak balik pun. Tak balik. Semua bagi orang. Sebab itu yang isteri kat rumah hangin tu. Mancing tapi ikan tak makan. Kan? Dia bukan nak benda, dia nak ikan tu tarik, dia yang seronok tu. Dia kata masih ikan tu tarik tu Ustaz, Allahu Akbar, nikmat semua. Saya kata kalau sekadar nak ikan tarik, mancing tepi jalan boleh. Sangkut kat lori, lagi kuat dia punya tarik. Putus je tali. Tak, ini kita nak sebut hobi orang ni. Tak ada masalah, Islam tak larang. Islam tak larang. Mancing lah. Nak main golf main, yang main bola, yang main bowling lah. Sekarang zaman canggih lah, ustaz-ustaz main bowling. Orang Surau main bowling. Surau sini saya tak tahu lah. Tu ada surau di Kota Damansara. Saya ada kuliah di sana. Dia rajin mengajar bowling dan rajin mengajak saya. Dia tu ustaz, jom main bowling. Kita jalan dulu lah. Banyak lagi nak di bowling kan. tak ada masalah. Main, apa masalah? Tak. Dulu ialah bowling ni orang yang tak ada kerja je. Tak. Sekarang orang Surau main bowling, apa masalah? Orang Surau main futsal, tak ada masalah. Pertandingan futsal antar Surau. Baik. Saya baru ni program di Masjid Negeri. Timbalan pengarah bahagian masjid turun. Karnibal sukan dalam masjid. Dalam masjid, bukan buat kat Padang, dalam masjid. Dia buat sukan, ialah sekitar masjid lah. Ada fasiliti yang ada di masjid tu diguna sebelah ke. Bukan nak keluar pergi stadium, tak. Dia nak tunjuk bahawa dalam masjid ni boleh buat sukan. Masalah. Kita ada ruang-ruang yang ada bagi. Kalau boleh buat pusat budak-budak buat. Ada kawasan buat. Kenapa? Kita nak mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Nak sebut ni, ini kerja dunia tuan-tuan. Silakan. Orang perempuan suka apa? Suka menjahit. Jahit lah. Apa benda dijahit pun tak tahu. Tapi aku suka menjahit lah. Kan? Sudah akhirnya kalau langsir pun beli juga. Kan? Menjahit suka. Awak beli kalau saya pantang jumpa mesin jahit. Ada orang suka begitu. Menjahit je. Tapi tak apa dijahit pun tak tahu. Boleh? Silakan. Yang suka memasak, pantang jumpa oven baru tempat. Apa nama? Nak buat kuih. Buat kuih sekarang kan canggih. Dulu kan pakai pemukul tu gitu kan. Zaman dulu gini. Kemudian dah begini pula. Tak lama pakai mesin je. Rap.
Tak lama lagi letak je mesin. Tekan je, dia buat sendiri. Akan datang keluar, letak semua-semua sekali, tekan, dia jatuh sendiri je semua. Lagi sekali esok pakai cakap je, jalan. Ada orang perempuan dia suka begitu. Semua dia ambil, beli. Tapi kuih kita tak pernah rasa pun. Tak ada, pagi-pagi pun beli juga. Raya pun order juga. Kan kita rasa air banyak dah air beli punya tempat masak ni. Kan? Dia kata, I minat tapi belum ada masa. Tu 5 tahun dia punya tak ada masa tu. Tak apa minat, biarkan. Kan, biarkan. Tak ada masalah. Ada orang perempuan minat window shopping. Window shopping tuan-tuan, kalau suami tak betul tak larat dia. Lepas tu ada suami dia bagi kredit kad, dia bagi duit, I tunggu kat kereta je lah. Dia tak boleh. Isteri ni, dia kalau yang jenis minat, dia punya bateri rechargeable tu. Kan, kalau tuan-tuan pergi wan utama di, dia apa nama tu? Damansara ke nama tu? Wan utama tu lah. Berapa punya besar pasar raya tu, daripada hujung ke hujung. Dah macam KLIA lah. Dia boleh hujung sana sampai hujung sana. Cukup, sa'i. Baina Safa wal Marwah. Kan, dia ada wing kanan, wing kiri kan. Kan? Kalau orang yang biasa pergilah, saya pun tak biasa pergi. Tapi pernah pergilah. Saya kata mampu macam ni berjalan. Tak ada kerja sungguh. Kan? Sa'i tak letih macam tu. Tak, minat, silakan. Tak ada masalah. Salah ke window shopping? Tak salah. Yang suka ke pasar malam, salah ke? Tak salah. Siapa kata salah? Cuma Nabi memang ada sebut lah. Nabi ada doa minta jauh daripada kejahatan pasar, menunjukkan pasar ni tempat yang Nabi tak suka masuk. Tapi ulama tidak mengharamkan. Nak menunjukkan tempat tu Nabi tak suka masuk, itu saja. Tak, kita nak sebut tuan-tuan sekalian, walaupun ini perkara dunia yang kita buat, tetapi jangan lupa dalam kita buat perkara dunia tadi tentang persoalan di akhirat. Main golf ada masa berhenti untuk solat. Tu. Ada sekali saya program di tentera punya tempat. Ada general turun. Dia kata, Ustaz ada main golf. Saya kata lain macam tanya. Dia kata, Ustaz kena main golf sekarang, kata dia, supaya senang berdakwah dengan orang-orang main golf. Kerjalah Ustaz. Ustaz sekarang tak ke surau dah. Kan main golf aja. Mana Ustaz? Malam ni kelab golf Sultan Azlan Shah. Ada apa? Ada program ceramah di sana. Kan? Pasal main golf aja kerja. Nah, betul lah. Tetapi tak ada kerja lah. Kalau Ustaz kerja nak melayan orang main golf aja. Tapi nak sebut dakwah tu boleh berjalan. Sebab itu kita pesankan main golf. Tapi masa semayang adik, ni orang surau main golf jalan. Tengah main golf ceritalah sikit. Tak payahlah buat ceramah, buat meja sekali kat tengah padang tu. Kan? Nak tengah nak apa dipanggil tu, dekat kawasan green tu. Tu istilah dekat. Tengah nak masukkan bola dekat kawasan green tu, berhenti. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Mabuk kawan tu. Tak payah. Sambil-sambil je, sekali pukul je. Kau macam mana, zakat dah bayar dah? Zakat benda je. Kena bayarlah zakat. Kan? Sekali pukul, sekali cakap. Sekali pukul, sekali cakap. Begitu. Daripada pukul, celaka bola ni. Celaka benda ni yang pukul dia. Dia yang pukul, dia marah bola tu ke mana? Saya tahulah tuan-tuan, saya jadi KD dulu. Kan? Zaman remaja dulu jadi KD. Dia marah ni. Celaka bola ni. Kita benar, yang pukul dia, bola tu ke sana pun dia punya kerja. Tiba-tiba dia marah, dia maki. Kan tak ada kerja. Cuba bertenang, astagfirullahalazim, apa dosa aku hari ni? Bola semua keluar, obi semua. Kan? Masuk keluar daripada kawasan semua. Kan bagus. Tak, maknanya buat dunia-dunia lah. Nak mancing-mancing lah. Azan berhenti kejap, semayang, sambung mancing balik. Barulah barakah. Tak dapat ikan tu pancing, panggil ikan tarik ikan tu. Pasal dia dengar orang yang cakap tu semua, ini ikan pun menyampah tengok kat atas. Manusia tak kerti nak semayang ke daripada pagi petang tengok muka dia je. Tak, saya sebutkan tuan-tuan, kadang-kadang kita lupakan keperluan akhirat bila kita buat dunia. Ini memanglah dunia ni pasal dekat dengan kita. Dunia
Dunia ni daripada perkataan danu, dunia, makna rendah, dia dekat dengan kita. Sebab itu mengapa yang orang dunia ni senang, akhirat ni payah. Ni ceramah ni, kuliah ni, akhirat. Tapi okeylah, surah Kota Warisan ni, saya bila Haji Malik jemput pun saya boleh bayang memang ramai orang di sini. Kan kalau 3 orang je tadi, termasuk dengan saya 4 orang, main badminton je lah. Kan alhamdulillah nak ceramah ni. Ya. Kira okeylah. Kita saya ingat malam ni biasa begini. Ada sekitar dalam 500 setengah dia kot. Termasuk yang tak datang tuan-tuan, kira sekali. Tak makna tuan-tuan, ini pasal akhirat ni. Orang tak nampak. Ni tak lama besok ni, besok pagi, daripada pagi sampai ke tengah malam, karnival di dataran Merdeka. Kita tengok. Saya besok malam forum di KLCC. Berapa orang tahu? Yang kat sebelah tu berapa orang tak tahu? Yang dalam masjid besok tak tahulah berapa orang. Pasal benda dunia dekat dengan manusia. Benda akhirat ni memang jauh. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, "Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u." Kalau benda yang kau bawa ni Muhammad, benda yang dekat, perjalanan yang dekat-dekat, benda yang nampak, orang ikut. Orang ikut. Kita sepanjang tahun ni cuba tengok. Benda-benda yang tak nampak ni kita rajin ikut ke tidak? Bukan benda tak nampak ni makhluk halus. Orang Melayu kalau benda tak nampak je, itulah dia. Jin, hantu. Kan? Sebab itu cerita dalam TV semua hantu. Dia rasa benda gaib ni hantu je. Cubalah cerita pasal orang yang nak ke syurga ke. Kan syurga tu gaib. Cerita orang yang cari pahala sebanyak-banyaknya. Kan pahala tu gaib. Sebab itu Allah Ta'ala kata, "Lau kana aradan qariba." Benda yang physically nampak. Mana air? Ni air. Mana duit? Dalam poket duit. Mana makanan? Tu yang di rumah, makanan. Kata Allah Ta'ala, kalau benda akhirat ni benda yang macam itu, mana pahala? Gham. Itulah pahala. Nampak. Makna semua benda nampak belaka. Buat baik nampak, semua nampak. Dan benda ni nampak, kemudian nak dapat balasan cepat pula. Kalau begitu, wasafaran qasidah. Tapi standard lah. Buat baik sekarang, umur berapa? 40. Bila dapat pahala, cuba menongkan yang mati 100 tahun sudah. Tak kiamat lagi tu. Dia mati 100 tahun, umur dia mati 80 tahun. Berapa tahun semua? 180 tahun. Dekat 200 tahun dah dia tunggu. Dah dapat dah? Tak dapat. Dalam kubur ni kata Nabi, kalau orang yang baik, kubur tu dia akan rasa seperti taman daripada taman syurga. Sebab itu para ulama letakkan patrah alam kubur ini dipanggil sebagai ainul yakin. Kita dunia ni tuan-tuan yang duduk dengar ceramah tiap-tiap hari ni, orang ustaz datang, itu dipanggil ilmu yakin. Sekarang ni kita ni dalam level ilmu yakin. Macam mana bang? Oh, dia kata kalau boleh dapat syurga bawah sekalipun okey dah lah. Jadi kan nak syurga tu maknanya apa? Itu dipanggil ilmu yakin. Syurga tak nampak pun. Dia pun tak tahu benda tu syurga. Tapi dia tahulah syurga tu seronok tu je lah. Benda pun tak tahu. Bukan nampak, tak ada. Lain dah buka TV1 pagi-pagi, syurga, siaran langsung daripada live from heaven. Kan? Itu nampak, okey lah tuan-tuan. Orang tak kerja dah, semua resign. Pengarah pun resign. Kan? Jawatan-jawatan besar semua resign. Oh, tak boleh jadi. Itu lagi besar kata dia. Tapi pasal tak ada live, tak nampak. Kan? Sebab itu yang mati tu berapa lama dah tak nampak benda pun. Ini dunia ni dia panggil ilmu yakin. Ilmu yang kita dapat ni dia bawa kepada yakin untuk kepercayaan kita pada akhirat. Tuan-tuan buat baik, yakin ada ganjaran. Kita datang ke surau, Nabi kata setiap langkah dia bagi pahala, yakin. Pahala tak nampak, tapi yakin, ilmu yakin. Nanti besok mati baru kita nampak Allahu Akbar, memang betul lah.
tengok nampak syurga tu, rasa seronok tu. Sebab itu Ibn Qayyim sebut dalam kitabnya Ruh, dia kata bahawa nanti besok bila mati, orang-orang yang beriman ini, kalangan ahli syurga, roh mereka akan seronok hidup di alam roh, di alam barzah. Seronok tu. Kita yang sedih bukan main golek-golek tu, tak habis-habis, pantang ke kubur menangis, kawan tu pun naik menyampah tengok kita. Yang kau menangis pasal apa? Aku bukan main seronok kat dalam ni, kau menangis pasal apa? Cukuplah menangis, sudahlah. Ini pantang kubur menangis, pantang kubur menangis, tak ada kerja. Kubur ni pergi tempat bersedih. Tapi ingat ke akhirat tak juga, menangis je kerja dia. Balik menangis, macam mana bang? Jadi malam ni? Jadilah kita jumpa karaoke tempat biasa. Mampus, tak ada harapan. Kan? Menipu, rupa tu juga. Rasuah jalan juga, walaupun menangis kat kubur tadi. Dia menangis bukan benda, menangis pasal ditinggalkan. Dia tak tahu yang dalam kubur tu kau main seronok lagi. Seronok. Pasal apa? Di situ dia dah mula dapat. Itu dipanggil Ainul Yakin. Dia dah nampak dah. Sebab itu roh-roh ni tuan-tuan, dia jumpa besok ni di alam barzah. Dia jumpa sama-sama dia, kan? Yang roh daripada kota warisan, yang mati minggu sudah, mati minggu sebelum tu jumpa. Yang mati tahun sudah jumpa dengan yang mati baru tahun ni, jumpa. Macam pernah nampak kan kita, kan? Orang kota warisan, kota warisan kata dia, itulah tu macam biasa nampak. Akak ni selalu dengan saya ni pergi kuliah kan. Ya, kata sama-sama ahli syurga tu. Dia buat, dia boleh tanya, macam mana keluarga saya? Bagus semua. Suami pun nampak happy sekarang. Apa hal? Kahwin baru. Macam mana? Dia tahu. Nak kena macam mana, dia tahu. Kan? Tapi dia pun tak kisah. Pedulilah dia kata. Dia tak kisah. Pasal zaman tu dah zaman cemburu tak ada dah. Jadi ahli kubur dah tak ada dah cemburu tak main dah. Lagi pula kalau di kalangan orang beriman, dari kelompok ahli syurga, dia tak ada cemburu dah. Sifat cemburu tu tinggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tinggal habis semua atas dunia. Tak ada. Itu sifat dunia. Akhirat sifat tu tak ada dah. Dia tengok baguslah kan, alhamdulillah seronok. Saya dulu kalau hidup tu sebenarnya kalau boleh nak bagi dia kahwin. Tu. Kan? Kira-kira masih itulah jawabnya. Kan? Kira-kira lah. Dunia betul? Tak. Kan? Itu yang orang perempuan dia panggil tangan yang menghayun. Apa dia panggil? Tangan yang menghayun? Bukan. Tangan yang menghayun pinggan. Kena tukar tu. Berapa petah tu? Bukan tangan yang menghayun buayan. Tangan menghayun buayan dulu. Buai dayun. Sekarang bukan buai dayun. Pinggan dayun. Awak nampak pinggan ni? Awak cakap lah nak kahwin. Tu. Tak, ini bukan orang perempuan sini lah. Marah orang perempuan celaka saat ni datang dah lambat, dia condemn kita pula. Tak, maknanya tuan-tuan nak sebut seronok di alam barzah. Pasal itu baru Ainul Yakin. Belum rasa, tak rasa lagi. Mana dia rasa syurga? Masa itu baru rasa taman seperti taman-taman syurga baru. Satu kan kita doa dalam semayang, dalam apa? Apa dipanggil tu, kenduri arwah kan? Imam baca bukan main panjang tu, doa dalam surah Yasin, dia hafal. Kita memang tak faham. Kita main amin je semua. Kadang-kadang, ni bukan imam sini lah. Ada imam pun tak faham. Tapi imam sini faham tu. Kan? Dia pun tak faham. Itu kadang-kadang imam ni, dia tinggal satu perkataan, tak jumpa dah. Allahu Akbar. Lupa ke tadi. Kan? Pasal kita menghafal, bukan faham. Tak tahu benda pun doa tu. Sebab itu kadang-kadang setengah-setengah imam. Tak, saya bukan kata imam sini tuan-tuan. Orang nak pergi haji pun dia baca doa tu juga. Apa hal doa tu baca orang pergi haji? Orang pergi haji, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma akrim nuzulahu. Ya Allah, kau muliakanlah turunnya. Turun ke mana? Kawan tu nak pergi ke Mekah. Wa wasi' madkhalahu, ya Allah, kau luaskanlah lubang kuburnya. Sudah. Tak naya tu. Yang paling naya tu rumah lah. Amin ya Allah, amin, amin. Kan khusyuk bukan main. Kadang-kadang kesian saya. Yalah, kadang habis kuliah orang jemput kenduri juga. Pergilah Ustaz ni kenduri pergi Mekah ni. Saya kata suruh imam bawa lah gitu. Imam bawa dengar kesian imam ni. Yang paling kesian tu rumah lah. Taklah, boleh bukan tak boleh nak berdoa tu, tapi doa tu doa selamat tujuan nak buat. Memanglah kadang-kadang orang sambil kan.
sambil doa arwah sekali. Banyakkanlah doa selamat. Ini doa arwah panjang, doa selamat pendek je. Kendian bau. Allahumma inna nastaudiuka wa nastahfizuka, pendek je. Patutnya semuanya selamat, kemudian sikit je doa untuk arwah. Pasal yang khususnya itu untuk orang nak pergi Mekah, bukan khususnya orang meninggal. Ini masalah kita lah tuan-tuan. Tapi nak sebut dalam tu kan, disebutkan supaya jadikan kubur tu seperti Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu fratan min hufarin niran. Ya Allah, kau jadikanlah kuburnya itu seperti taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur itu seperti lubang-lubang neraka. Pasal dalam kubur ni kita peringkat level dia ialah ainul yakin, nampak. Tapi nanti besok dibangkitkan barulah dipanggil hakul yakin, baru dapat rasa tu. Oh, ini baru syurga. Maknanya tuan-tuan sekalian, inilah nak sebut benda tak nampak. Tak nampak. Sebab itu kata Allah Ta'ala, lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u. Orang akan ikut engkau wahai Muhammad. Kalau nampak ni semua orang ikut, surau ni air penuh kan, tu sampai bawah kemah tu. Saya pun terperanjat juga tadi, biar betul ni kuliah maghrib ke ceramah ni ada kemah, rupanya kemah Jumaat ni. Tak, maknanya kalaulah orang tahu tuan-tuan, orang berebut sebagaimana orang rasa dunia ni yang perkara-perkara bersifat duniawi kan, tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dah, walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Tapi realitinya benda-benda akhirat ni benda yang jauh. Pahala tak nampak lagi, syurga tak nampak lagi, neraka pun tak nampak, kalau buat dosa pun tak dapat lagi. Bukan api neraka datang menyambur, tak ada kan. Kena pula kita umat Muhammad ni memang semua tangguh belaka, tangguh. Allah tak nak tangguh kan, buat teruk macam mana pun tangguh. Sebab berkat rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang orang buat kan, walaupun yang rasuah berapa banyak kena, tapi terus jalan dulu, orang tak takut pun. Saya baru ini ada program dengan Baitul Iman. Ini pusat, di sini pusat serentik, iaitu pusat di bawah MAIS untuk orang budak-budak, tak kira budak ke orang tua, yang jauh tersilap lah. Macam-macam kes ada. Ada seorang tu budak lagi, saya ingat umur 17 tahun gitu, ditangkap kerana berkhaluan, pada masa yang sama mengedar dadah. Tapi ditangkap pasal khaluat tu masuk kat situ. Saya tanya dengan dia bab mengedar dadah kan? Tak risau, tak takut. Dia kata, Ustaz, kalau kantoi takut lah, tak kantoi okey. Itu jawapan. Bayangkan, walaupun disebut dukung gantung, orang tak takut. Pasal apa? Ni sama juga. Itu kong gantung tu kira-kira nampak mati tu. Akhirat ni yang nak kena bakar, asfal minan nar, yang paling bawah dalam neraka, yang dibakar dalam neraka, yang kentung dalam neraka, semua tak nampak belaka. Lagi payah orang nak takut. Nampak? Sebab Nabi Allah Ta'ala sebut, walakin ba'udat alaihim syuqqah, dahlah jauh benda akhirat ni, payah pula kan. Dengar ceramah ingat senang. Walaupun dengar ceramah ni duduk je tuan-tuan, mana dia yang berdiri? Ada duduk, kemudian dengar. Yang letih bercakap, saya. Tuan-tuan mana letih bercakap? Tak ada kan, dengar je, dengar. Rasa malas dengar, tidur kan, tidur. Itu pun dapat pahala kan. Duduk dalam majlis ilmu walaupun tidur, dapat pahala dengan niat iktikaf. Tapi yang buat kerja pula semua tidur, dapat pahala Ustaz, walaupun kami ni tidur, dapat hal pula. Habis tu nak ceramah dengan siapa kalau semua tidur? Tak, maknanya begitu kan. Susah. Walaupun begitu susah.
saja, bukannya payah pun. Orang dengar konsert, ada yang duduk. Kebanyakan. Semua berdiri. Tengok. Buat show heboh ke jom heboh? Show. Jom. Saya confuse antara show dengan jom ni. Dia dah bertukar. Jom heboh. Dulu show heboh kan. Kemudian Mufti Perak kata haram. Dia tukar jadi jom heboh. Halal balik. Dia yang tukar tu. Kan? Tapi jom heboh ni tak ada orang keluar fatwa lagi. Dia terus nak. Besok kalau ada yang keluarkan fatwa jom heboh haram, tukar lagi tu. Standard lah tu. Kan? Tak maknanya tuan-tuan tengok konsert tu. Bukan senang nak masuk, bukan main kelang kabut. Saya dipahamkan hari ni Maharaja Lawak Mega final. Kan hari ni kan? Tak tahu. Ini lah orang surau apa benda pun tak tahu. Nak ambil pas masuk malam ni pukul 9 pagi tadi. Nak masuk malam ni 9 pagi tadi ambil pas dia. Kalau siapa lambat dia bagi tahu berkemungkinan tak dapat. Ada satu radio, saya dengar radio apa tu. Dia bagi tahu. Kan? Siapa yang nak ikut malam ni Maharaja Lawak Mega final. Ya, malam ni kumpulan Boboy, Osborne, lagi apa? Itu je lah. Apa? Sehu. Tak maknanya tuan-tuan 9 pagi tadi ambil. Siapa yang tempah nak masuk surau pagi tadi? Ada? Tak ada ceramah malam ni? Tak ada harapan. Kan? Kau jumpa lah, Ji, malam ni ceramah kan? Saya nak datang malam ni, Ji. Ada? Tak ada, bertahu je. Itulah beza dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut alaihimus syuqqah. Nak buat benda agama ni tuan-tuan, benda akhirat berat. Sedekah berat. Kan? Sedekah berat. Kadang tabung lalu tidur je. Kan? Dan pula tabung sampai ngantuk dia. Tidur. Tu. Tak, memang tak nak kata apa. Pasal benda berat. Benda akhirat. Bukan makna berat pasal Islam tu susah, tidak. Tetapi berat kerana dia jauh daripada nafsu. Tak, Islam bukan agama yang berat. Allah Ta'ala sebut wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Aku tak jadikan agama ni untuk menyukarkan. Sebab itu agama ni bukan berat. Tapi oleh kerana agama ni tuan-tuan, benda akhirat ni semua benda yang jauh dengan nafsu. Sedekah duit kurang. Kan? Sedekah kan duit kurang. Kita ada 100, sedekah RM50. Agak-agak tinggal RM50 ke tinggal RM250. Kalau tinggal RM250, tu bukan kurang, tu bertambah. Kalau begitulah bersedekah, jawapannya semua orang pakat bagi habis. Kan? Gaji saja RM4,000. Terus bagi tabung RM4,000. Kan? Jumpa imam, ni gaji saya bulan ni RM4,000, ambil semua. Pasal dia tahu balik rumah kejap lagi 2 kali ganda. RM8,000. Tu silap-silap 8,000 pun dia sedekahkan balik. Dia kata dah dapat 8,000 pun sedekah juga. Sedekahlah mam. Apa makna 8,000 ni? Dapat 16,000. Kali 2. Kan? Jawapannya memang tak belanja dah lah. Sedekah je lah nampak. Pantang dapat sedekah. Pantang dapat sedekah. Tak. Sebab benda akhirat tuan-tuan, apa benda pun lah. Kita nak semayang. Semua benda yang jauh pada nafsu. Nak menutup aurat, lagilah. Jadi kalau orang tua dia lain. Dia memang nak tutup. Orang tua dia tak suka tengok cermin. Itu cermin dulu bukan main besar kan kat rumah. Sekarang mana nak? Cermin kecil, cermin Cina tu. Tak lah. Pasal tak ada benda nak tengok lah. Dulu kan asyik tengok pipi, tengok dahi, tengok kening, tengok bulu mata. Kan? Nak pakai gincu nak tengok. Sekarang tak ada dah. Kadang gincu pun sampai sengit-sengit di sini. Tak pasal apa? Biasalah. Pasal dah nafsu tu dah kurang. Saya tu detect kan. Tapi kalau orang yang masih muda, yang masih segar, nampak dia rasa dia lawak, tu yang mula tu sibuk nak pakai skirt. Ada pernah tengok orang tua pakai skirt? Tua lah. Tua ni tua. Kata orang tua renyut. Kata orang Perak tu renyut. Kata. Kan? Memang tua sungguh lah. Ada pakai skirt? Tak ada. Dia pun geli tengok dia pakai skirt. Orang lain lagi-lagi gelemat.
Tak, yang pakai ni semua yang muda-muda, yang rasa nampak dia kata peha dia lawak tu. Tak, ni realiti dia tuan-tuan. Sebab benda akhirat ni bila dia jauh daripada nafsu tu yang rasa berat. Benda yang dekat dengan nafsu ni, orang nak ke Mekah ni tawaf di Kaabah 7 pusingan tu sebenarnya bukanlah teruk sangat. Tapi dek kerana padat, itu yang lambat sikit. Dia tawaf pasar malam lebih 7 round. Lebih. Pusing. Tak ada benda boleh pun. Apa balik sekeping je. Orang pasar malam pun nak menyampah tengok muka ni lagi. Bang, mi goreng bang. Tak. Apa balik je sekeping. Dah 7 kali saya tengok muka abang pusing dah. Kata, cik apa? Kata, tak ada benda pun. Tapi pasal apa orang boleh? Boleh. Masuk sebelum maghrib, lepas isyak baru keluar daripada apa nama? Pasar malam. Berapa punya lama? Tawaf 7 round ni tuan-tuan. Kalau sekadar 7 round lah, kalau musim selain musim haji lah, sekejap je. Tak sampai sejam dah habis dah. Tapi pasar malam dia boleh berjalan sebelum maghrib, keluar lepas isyak. Cuba bayang, sejam lebih duduk pasar malam. Habis dia belik ni semua. Beli tak? Tapi larat. Kenapa? Pasal dekat dengan nafsu. Dan Allah Ta'ala kata, benda-benda agama, benda-benda akhirat ni, benda yang berat. Berat kalau orang yang tak boleh tundukkan nafsu. Lagi kalau nak bangun subuh, jangan main. Kan? Tak betul-betul. Tak sampai. Itu apa? Dah habis masa ke apa tu? Bukan ingat kot pakai loceng di sini mana tahu. Tak sampai. Walaupun rumah sebelah masjid, sebelah surau. Kadang rumah bukan payah pun, golek sampai surau. Tak surau. Tak, ini bukan di sini tuan-tuan. Marah pula orang sini. Ustaz dia mengata kami pula kata. Tak. Ada tempat saya pernah pergi tuan-tuan, saya tak sebut di mana lah. Dinding surau ni pasal dia bukan pagar, pasal dia betul-betul dekat dengan tempat wuduk je. Maknanya 2-3 langkah tu dinding, dia terpaksa dindingkan. Dia bercantum dengan dinding rumah. Maknanya dia nak pisahkan antara surau dengan rumah tu, dia terpaksa buat dinding tengah-tengah. Faham tak faham? Maknanya cerita rapat semua rumah tu dengan surau. Artinya kalau orang rumah tu nak pergi surau, golek sampai dalam surau. Berapa punya dekat? Tak ke surau pun. Kan? Orang surau kata, Ustaz, tak pernah pergi pun. Saya kata tak apalah, dia dengar pada rumah je. Dekat surau. Kita ambil wuduk sini, boleh dengar dia menjerit kat sebelah tu. Berapa punya dekat jantung tu? Tak pergi. Nak kata apa? Nak kata benda. Nampak? Sebab payah. Bukan pasal jauh. Yelah ada orang jauh kan. Saya jauh kata dia, surau kat sini Ustaz, saya duduk belah sana. Kan? Belah sana tu apa nama? Kota Warisan juga. Tapi jauh juga tu. Kan? Kalau pagi-pagi, sunyi juga tu rasanya. Subuh-subuh. Kan? Tu kalau tak betul-betul memang mencabar. Memang tak pergi dah tu. Tak, kira-kira jauh lah. Tapi kadang dekat pun tak pergi. Besar? Ni. Kita benda-benda yang payah kita nak buat. Kenapa? Pasal dia jauh pada nafsu. Tuan-tuan sekalian, kita nak begini je lah. Sebulan je, jam dah 9 suku dah. Dia Tok Guru saya kata, mengaji ni jangan lama-lama. Mengajar, kuliah jangan lama-lama. Sebab mengajar ni boleh menyebabkan orang gila kalau terlampau lama. Bukan gila hilang akal tu, gila tengok jam. Dia tengok jam. Sebab itu saya pesan kepada masjid surau, jam jangan letak belah depan ni. Mengganggu konsentrasi jemaah. Dia akan tengok jam. Kena pula jam 3 masa berlainan. Sudah, ni mana satu yang betul ni kata dia. Satu yang masalah tu. Sebab itu jam ni letak untuk Bilal satu. Satu lagi untuk ustaz belakang. Itu memang jam ustaz tu. Ya? Boleh tulis tak tu sebenarnya. Ini jam ustaz. Sebab tak ada orang nak tengok jam kat belakang tu. Kan kalau keluar baru nampak jam tu. Kan? Sebab itu yang menengok tu ustaz je. Semua mana-mana masjid pun gitu. Ya? Kecuali masjid negeri je saya tak jumpa jam belakang macam tu. Tak, mana-mana masjid surau mesti ada jam belakang. Sama, itulah kedudukan dia. Dia akan duduk setentang dengan meja ustaz. Kalau tak percaya, tanya yang gantung tu apa tujuan dia. Tahu dah tuan-tuan, bukan baru sehari bagi kuliah ni.
Kata dah. Tak, maknanya kita pun tak nak panjang-panjang lah tuan. Sebenarnya syukur dah. Kita buat kesimpulan begini je lah tuan-tuan. Kita di hujung tahun ni, kan orang berazam banyak perkara, ya, semua nak berubah belaka, baguslah, ya. Tetapi kita kena ingat, kehidupan dunia terus macam biasa. Ubahlah supaya lebih maju, lebih hebat kita di dunia. Tak salah, ya. Kalau ada pangkat tadi, biar naik lagi tinggi. Biar kalau boleh orang surau ni semua pengarah-pengarah belaka. Jawatan CEO belaka biar orang surau. Senang. Jadi bila jawatan besar ni orang surau, dia di pejabat pun dia boleh bagi ruang untuk mengaji. Itu penting. Saya suka kalau orang yang di atas ni. Sebab itu dalam Islam pun tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dalam bab nak menerima jawatan sebagai hakim, ya, hakim ni kata Nabi, orang yang menyembelih bighairi sikin, orang yang menyembelih tanpa gunakan pisau, tu hakim. Sebab itu kerja hakim ni berat. Nabi kata siapa yang jadi hakim ni seolah-olah dia menyembelih manusia tanpa guna pisau. Mana nak cerita jenayah hakim ni berat. Tetapi kalau kita tengok dalam bab hakim ni, bab nak menerima jawatan, ulama'-ulama' disebutkan sekiranya dia itu berkelayakan dan dia tahu orang lain kalau naik lingkup, dan ketika itu tak ada orang lain yang boleh naik, maka hendaklah dia minta jawatan. Hendak. Kita ni yang nak naik je CEO ni ramai, yang itu semua melingkup belaka. Kalau naik CEO, jawapannya majlis tari menari, jawapannya majlis karaoke. Itu kita kalau naik, kita ada visi kita supaya Islam ni boleh, yang Islam tu bertambah faham Islam ni, maka wajib kita minta. Saya rasa biar saya je lah naik CEO. Minta, tak ada masalah. Bukan gila kuasa. Tak, kita pasal jangan bagi kuasa pada orang gila. Itu je. Kan? Bukan gila kuasa. Tak nak bagi kuasa pada orang gila. Kalau bagi orang gila pegang kuasa, kan gila jadi. Sebab itu tujuan dia. Boleh. Boleh minta, dia panggil. Boleh minta jawatan. Lagi pula kalau kita baik pula dengan orang tu, lagi bagus, minta. Saya ingat bagi saya je lah. Biar saya jadi CEO. Boleh. Jadi duduk atas tu jangan dah lupa pula lah. Masa minta tu, ya Allah, kalau aku dapat ni Allah, aku akan pastikan supaya ruang-ruang untuk orang faham agama ni lebih luas. Bila dah dapat, buat tahu je, tahu tuan, kita ingat nak buat program agama. Dia kata kita habis masa nanti kalau buat program agama je. Habis, tak ada harapan dah. Ini dilupa daratan, ni baru betul-betul lupa daratan. Sebab itu tak ada masalah. Duduklah jawatan besar. Tapi biar jadi kita orang yang di atas, yang membuka ruang seluas-luasnya supaya orang boleh faham kepada agama. Itu penting. Ya, hari ni banyak dah tuan-tuan. Ya, saya ada satu tempat tu. Ya, dia punya CEO, dia suruh buat kuliah Zuhur, dia bagi makan pula. Kira berapa orang yang datang, bagi makan. Bukan makan koman-koman punya makan, tak. Makan tukar menu, ikut sukalah apa menu suka makan hari ni. Janganlah order beef steak pula. Kan, tak maknanya makanlah. Hari ni nak nasi gulai kari ke, besok masak lemak ke, ikut sukalah. Bukan koman mi goreng je. Mi goreng kan kita standard lah, mi goreng. Mi goreng kan senang bajet. Tak. Order berapa puluh. Hari ni kalau datang 30 dapat makan. Jangan ada yang tak makan. Datang 40, datang 100, lagi bagus. Siap bagi email lagi. Semua staff dipersilakan pergi dengar kuliah. Tak payah sibuk pergi makan saya bagi. Tu. Lagi canggih duit poket di sini. Duit poket dia tuan-tuan. Saya tanya dengan staff. Saya kata ni mana bajet dapat ni? Makan semua ni. Dia kata ustaz, CEO bagi. Tapi dia nak turun dengar kuliah dia tak dapat lah. Itu je lah kekurangan sikit. Kan? Tapi kita husnuzanah dia buat begitu tu, mudah-mudahan dia tak lupakan watan sauna anfusakum lah, mudah-mudahan. Ya, mungkin dia ada masa lain lah, dia punya kuliah khas. Kan? Tapi maknanya dia jadi orang atas, bukan jadi orang yang menghalang orang nak faham agama. Tapi kadang-kadang ada setempat confirm lah, ustaz jangan lupa confirm. Tiba-tiba telefon balik, ustaz minta maaf, bos nombor 1 tak bagi. Saya kata, mangkali bos tu bukan Islam, tak apalah. Tak ustaz, bos Islam dah. Ni. Kenapa? Ini penting. Sebab itu tak ada masalah. Dunia cari. Dapatkan dunia ni. Tapi akhirat jangan lupa. Sebab itu mudah-mudahan akhir tahun ni tuan-tuan, kita pergi ke tahun depan, tahun yang lebih cemerlang kita di akhirat. Ya, lebih hebat kita di akhirat
dan pada masa yang sama juga kita jadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita mencipta ruang-ruang untuk kita di akhirat. Cipta selagi banyak boleh, ciptalah benda pun. Kan? Dia kadang-kadang kebaikan ni tuan-tuan, kita kena cipta, kena create our own apa? Balon je lah tuan-tuan, cakap orang putih. Kan? Asal ada bunyi orang putih tu okey lah. Tak, kena create sendiri. Kita create sendiri, jangan tunggu. Kadang-kadang tak ada ruang untuk kita nak dapatkan peluang kita di akhirat. Kita create sendiri. Cari. Banyak boleh buat sebenarnya. Kan? Cari, tengok, ada orang susah. Kita create. Baik, saya tuan-tuan, saya sedang menguruskan seorang ibu tunggal yang perlu bantuan, ya? Anak-anak ramai. Ini kita create. Bukan mesti kita keluar duit kita terus. Tak. Kalau keluar duit sendiri, takut bankrupt pula. Kita create. Kita sharekan pada orang. Buat. Zaman kan dah canggih tuan-tuan. Kadang-kadang dakwah kita buat. Saya pesankan tuan-tuan, orang-orang kaya. Zaman sekarang dah maju dah maju. Nak ceramah, kita payah. Dan kalau semua ceramah pun, apa hal pula? Ustaz nak ceramah benda? Tak panggil dah ustaz. Surau tak panggil dah sekarang. Tak ada ustaz. Kami yang kat surau tu ceramah sendiri je. Pasal semua sekali penceramah. Kan? Tak jadi juga. Sebab tu kadang-kadang dakwah ni bukan cara begini saja. Boleh buat. Kita orang kaya, duit ada. Tapi nak bagi kuliah tak boleh. Kan? Ada orang dia tak boleh. Dia tengok mikrofon dia hilang dah semua. Belum mikrofon, belum on lagi. Duduk je, duduk. Sudah. Benda aku nak cakap ni. Kan? Ada. Bukan bagi ceramah pun, jadi MC je. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Hilang habis semua. Tak, kadang tak boleh, tak apa. Gunakan kaedah yang kita boleh buat. Hari ni saya sebut dah. Kan? Kita ada duit, labur sikit. Buat stiker untuk letak belakang kereta tu. Kan? Buat stiker. Stiker tu tak boleh tempah satu. Dia kena tempah jumlah yang banyak, mungkin 1,000. Jadi kalau 1,000 harga RM1 dah RM1,000. 1,000 harga RM4 dah RM4,000. Tak apalah. Kita orang kaya, duit ada kan? Gunakan. Edarkan 1,000 tadi. Buatlah satu. Jom semayang. Contoh. Bagaimana kalau naik kereta mati tiba-tiba tak semayang? Contoh. Itu dakwah, simple je. Tak payah ceramah panjang dekat situ pula. Kecil pula tulisnya. Sesungguhnya orang tak nak baca benda pula dia tulis ni. Tulis besar-besar. Kan? Simple je, simple. Kan? Iklan bukan payah sangat. Tak payahlah sibuk cetak doa naik kereta. Doa naik kereta tapi tampal belakang. Siapa yang nak baca? Yang nak baca kan kita naik kereta. Kalau nak ajak orang supaya baca doa tu, kalau tampal belakang, yang jumpa tu masa tengah traffic light. Dah nak sampai rumah dah, baru nak baca doa naik kereta. Tak, maknanya tuan-tuan, buat satu benda yang boleh kita bantu Islam. Tulis. Itu simple. Dakwah. Tak saya kata tadi. Ini kita jadikan keazaman kita untuk tambah. Jadikan dunia ni tempat untuk kita mencipta peluang. Cipta peluang. Saya suka lah tuan-tuan. 9:30 nak. Saya sebenarnya tuan-tuan, kalau kuliah maghrib ni sebenarnya isyak habis dah. Tapi pasal dah lewat tadi, berhenti betul-betul isyak, orang kata ustaz ni biar betul kata dia. 10 minit je ceramah. Tapi kalau ada terlebih, terlajak pula. Tu masalah ni. Boleh lagi tak ni? Boleh kan? Slow je yang boleh ni. Tak, sikit lagi tuan-tuan. Saya sebut penutup lah. Saya suka begini je lah tuan-tuan. Kita hidup dunia ni macam orang yang kaki bisnes. Dipanggil business minded. Business minded. Business minded ni maknanya apa? Dia tengok baulu, dia nampak baulu tu boleh buat duit. Betul tak? Dia tengok pokok pun boleh buat duit. Tengok bukit, boleh nampak duit. Saya nak kita create satu lagi, dia panggil akhirat minded. Faham? Akhirat minded. Everything we maknanya apa benda pun kita tengok, kita fikir apa yang kita boleh dapat di akhirat. Very simple. Tak payah benda yang kuali. Tengoklah benda pun, apa yang kita boleh dapat untuk akhirat.
apa benda pun dalam kehidupan, kita letakkan create. Apa benda yang kita boleh dapat? Tengok orang, apa benda kita boleh dapat daripada akhirat, daripada dia? Tengok rumah, tengok masyarakat kita, tengok kawasan perumahan kita, tengok surau kita, apa kita boleh create untuk akhirat kita. Ini dipanggil tuan-tuan akhirat minded. Jadi mudah-mudahan kita nak, kalau boleh kita create pada kita ni akhirat minded, ya, insya-Allah boleh seimbang di antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi saya fikir cukuplah, ya. Setakat tu jam 9.30 dah, lama sungguh dah ceramah dah. Ya. Saya tak kisah, saya duduk atas kursi. Kursi saya boleh pusing-pusing pun. Ya. Sebab saya pun tahu, saya pun kadang-kadang tengok ceramah juga tuan-tuan, duduk juga. Kadang-kadang ustaz ceramah, kita sampai surau, duduk juga. Tapi bila setengah jam duduk, kebas kaki. Kena pula macam saya berson. Kebas kaki, mula duduk kanan, duduk kiri, masuk 40 minit. Ustaz ni tak berhenti. Saya kata rupanya agaknya bila saya kuliah macam inilah orang rasa. Dia duduk kat bawah tu walaupun mandang, sama juga kita kan, senyum-senyum je ustaz tu senyum. Tapi dalam hati, ya Allah, ustaz ni tak nak berhenti ke kita kan. Jadi saya memahami sebenarnya sanubari tuan-tuan tu. Saya berhenti je lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan apa kita bincangkan malam ini ada manfaat untuk kehidupan kita. Semoga mudah-mudahan kehidupan kita ini akan memberi ruang yang lebih luas untuk apa yang akan kita perolehi di hari akhirat besok. Islam tidak menghalang kehidupan di dunia, tetapi kita menjadikan kehidupan dunia sebagai mencipta peluang di akhirat. Mudah-mudahan kehidupan kita yang akan datang, tahun yang baru, pasal orang sibuk tahun baru, kita pun tahun baru jugalah. Semoga mudah-mudahan akan memberi lebih banyak ruang-ruang dan peluang untuk kita memperoleh suatu ganjaran besok di hari akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah, soal jawab pun kita sambung tahun depan jelah. Pasal kalau buka soal jawab ni jawapannya pukul 10 tak habis lagi. Jadi saya ingat cukuplah. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'dihi min tafarqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin.